Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 11 Mei 2024. Pemergian yang di-Pertua Dewan Negara mendiang Datuk Mutang Tagal merupakan berita yang amat menyedihkan bukan sahaja kepada komuniti Lun Bawang, malah komuniti Dayak di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan Baruk Bian berkata pemergian mendiang satu kehilangan besar dalam kalangan komuniti Lun Bawang yang sangat rapat antara satu sama lain. Adun Baklalan itu berkata pemergian mendiang pada saat beliau mula bertugas sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara hanya untuk beberapa bulan adalah amat menyedihkan. Barubian mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang dan mendoakan roh mendiang mendapat kedamaian. Sementara itu, Adun Murum kena dicupai ugon semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Yang di-Pertua Negeri pada persidangan Dun Sarawak semalam turut menzahirkan takziah kepada keluarga mendiang Datuk Mutang. Beliau berkata seluruh warga Sarawak amat berduka cita dengan pemergian mendiang dan berdoa agar keluarga mendiang cekal dan tabah menghadapi saat yang sukar ketika ini. Mendiang Datuk Mutang 70 tahun meninggal dunia pukul 11.46 pagi semalam di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Mendiang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara ke-20 pada 19 Februari lalu sekaligus menjadikan pemimpin pertama etnik Lun Bawang dilantik ke jawatan itu. Semasa sesi perbahasan persidangan Dun Sarawak semalam, Adun Murum kena dicupai ugon menggesa kerajaan mempertimbangkan naik taraf jalan bekas balak sepanjang 374 km di kawasan Dewan Undangan Negeri Murum. Katanya permohonan untuk naik taraf bekas jalan balak itu di kawasan yang telah diutarakan pada persidangan Dun yang lepas. Antara laluan terlibat adalah di kawasan Jelalong, Sungai Linau dan Sungai Asap serta terdapat jambatan yang menghubungkan laluan berkenaan telah rosak dan tidak selamat digunakan. Beliau berharap kerajaan dapat memberi peruntukan yang mencukupi untuk pembangunan luar bandar. Dalam perkembangan lain, Kennedy berkata tindakan strategik serta holistik perlu dibangunkan untuk skim penempatan semula Bakun dan Murum. Ia susulan pertambahan penduduk di penempatan itu yang membawa kepada pelbagai masalah sosial, ekonomi, kebajikan, tanah pertanian serta infrastruktur. Justru beliau mencadangkan agar kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi membangunkan pelan tindakan jangka masa pendek dan panjang. Turut serta dalam sesi perbahasan semalam, Adun Opar Billy Sujang yang meminta kerajaan persekutuan segera meluluskan projek pembinaan Hospital Lundu yang baharu. Perikutan hospital sedia ada sudah usang. Beliau juga memaklumkan pembinaan klinik kesihatan biawak yang baharu juga amat mendesak ketika ini. Katanya klinik sedia ada sudah tidak sesuai kerana ia merupakan sebuah rumah yang dijadikan sebagai klinik. Tambahan pula pemilik bangunan tersebut telah mengeluarkan surat arahan untuk mengosongkan klinik berkenaan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan pula mencadangkan supaya kawasan Sampadi dibangunkan sebagai pusat ekonomi. Justru pihak berkaitan seperti Pusat Pembangunan Ekonomi Sarawak atau Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan boleh membantu dalam usaha tersebut dan membuka satu kawasan pusat kegiatan ekonomi komuniti. Pada masa sama, pihak pentadbiran perlu memikirkan tentang kelulusan perancangan pusat-pusat komersial yang diperlukan dari semasa ke semasa. Terdahulu pada sesi soal jawab, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata sebanyak 29 kawasan berkeluasan 14,662 hektar telah diluluskan untuk pengukuran parameter di bawah program pengukuran tanah hak adat Bumiputera Inisiatif Baharu peringkat pertama bagi kawasan Dun Opar. Daripada jumlah itu, 23 kawasan berkeluasan 11,271 hektar telah siap diukur. Dua lagi kawasan berkeluasan 1,203 hektar sedang diukur, manakala 4 kawasan berkeluasan 1,998 hektar akan diukur dalam masa terdekat. Jelas beliau, menerusi peringkat kedua program tersebut, sebanyak 7 kawasan telah diluluskan untuk pengukuran lot individu. Satu daripadanya berkeluasan lebih kurang 159 hektar telah siap diukur.
Menjawab soalan adun batu danau, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Minty berkata, pembinaan klinik kesihatan Long Napir akan ditender semula. Kos siling projek disemak semula adalah sebanyak 9.5 juta ringgit. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah menyemak dan mengesahkan anggaran kos semakan yang dikemukakan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak. Beliau memberi jaminan bahawa proses tender semula akan dijalankan sebaik sahaja anggaran kos yang disemak itu diluluskan oleh Kementerian Ekonomi. 5 acara utama akan memeriahkan sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2024 yang mengetengahkan adat dan warisan masyarakat Dayak pada Mei ini dan Jun depan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwi In merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Perayaan Gawai Dayak 2024 berkata, acara tersebut ialah Bazar Gawai Dayak yang dijadual berlangsung dari 16 hingga 26 Mei di MJC Batu Kawah serta Karnival Gawai Dayak pada 6 hingga 8 Jun di Siburan Serian. Turut diadakan perarakan budaya Gawai Dayak pada 15 Jun bermula di Padungan sehingga Tebingan Kuching dan Majlis Makan Malam Gala Gawai Dayak pada 22 Jun depan di Pusat Konvensyen Borno Kuching. Turut diadakan pelancaran Coffee Table Book dan risalah pelancongan pada September depan. Datuk Seri Roland berkata kelima-lima program itu mempunyai objektif yang sama iaitu mengetengahkan budaya dan makanan tradisi masyarakat Dayak selain berkongsi suasana sambutan Hari Gawai. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Kuching. Komuniti Bedayuh diberi penghormatan menjadi penganjur utama sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun ini. Angkatan Pertahanan Awam APM bahagian Seri Aman merekodkan sebanyak 133 kes setakat semalam sejak 1 Januari tahun ini. Menurut Pegawai APM bahagian Seri Aman, Lieutenant Pertahanan Awam Kamal Bujang, daripada jumlah itu penangkapan ular mencatatkan kes tertinggi dengan 55 kes. Mungkin keadaan ini adalah disebabkan oleh faktor keadaan cuaca yang agak panas dan mendorong kepada ular-ular ni ataupun haiwan-haiwan berbisa ni, kes menangkap ular ni yang lebih cenderung kepada bulan April dan Mei. Jelasnya lagi, selain kes menangkap ular, kes sakit dan kes kemalangan jalan raya antara kes tumpuan masing-masing sebanyak 33 kes dan 11 kes. Beliau ditemui pemberita di Seri Aman selepas majlis penyerahan Watikah Pegawai Penolong Pesuruhjaya APM kepada Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody. APM bahagian Seri Aman ketika ini mempunyai kekuatan 24 anggota lain-lain pangkat. Tindakan pantas polis berjaya menangkap seorang lelaki yang mencuri sebuah motosikal di Arcade Mara Sibu Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Zulkifli Suhaili berkata dalam kenyataan media, kejadian berlaku sekitar jam 12.30 hari dan suspek berumur 40 tahun. Sebelum itu, tindakan suspek mencuri motosikal disedari pemilik motosikal berkenaan yang kemudiannya sempat mengejar dan merakam perbuatan suspek membawa lari motosikal tersebut sebelum membuat laporan polis. Bertindak atas laporan dan video yang turut tular di media sosial, polis terus mengesan suspek yang akhirnya berjaya ditangkap di kawasan semak di Jalan Kemuyang Sibu. ACP Zulkifli berkata suspek merupakan seorang penganggur dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Sebelum itu, RTM Sarawak mengalu-alukan orang ramai hadir untuk menyaksikan kemuncak Sapek Junior yang akan berlangsung pukul 9 malam ini di Auditorium Piram di RTM Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.